Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu, yakni sebahagian daripada sifat kesempurnaan yang wajib, yang mesti ada pada Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mesti kita ketahui, yang mesti kita i'tiqadkan di dalam hati kita sebagai seorang yang beriman, iaitu barang yang wajib diketahui kerana dia di atas jalan tafsil, iaitu sebanyak 13 sifat atau 20 sifat atas khilaf, atas perselisihan pendapat ulama yang lagi akan datang. Jadi wajiblah kita mengetahui sebagai seorang mukallaf, laki-laki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, asalkan nama mukallaf, orang yang diberatkan hukum Allah, wajiblah kita mengenal, mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah ataupun 13 sifat yang wajib bagi Allah. Kenapa wajib kita ketahui 13 ataupun 20 ni? Kerana wajib setiap kita laki-laki dan perempuan mengiktikadkan, berpegang, percaya dengan 13 ataupun 20. Sebab tu wajib kita kena tahu. Sebab itu wajib kita kena tahu 13 ataupun 20 ni sebagai asas keimanan kita kepada Allah. 13 sifat apa dia? Maknanya kalau tak tahu wajib belajar, kalau tak tahu lagi wajib mengaji, kalau dah tahu sunat belajar lagi. Kalau tak tahu sebab sedang belajar, dimaafkan. Kalau tak tahu sebab tak ambil tahu, berdosa. Kalau kita tak tahu 20 ataupun 13 sifat ni yang dah dimuafakat oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah, tak tahu. Jadi kalau tak tahu sebab sedang belajar, dimaafkan. Kalau tak tahu sebab tak nak ambil peduli, berdosa. Kalau dah tahu dia tak nak belajar, tak berdosa. Kalau dia dah tahu nak belajar juga, sunat hukumnya. Maka kita tiliklah diri kita masing-masing. Tiliklah diri kita masing-masing selama kita dah hidup berpuluh-puluh tahun ni. Adakah kita dah kenal sifat-sifat Tuhan kita? Kenapa kena kenal? Kata Imam Ghazali, kalau tak kenal Tuhan, amalan tak diterima oleh Allah. Mau tak mau, kalau kita nak amal kita Allah terima, kena kenal Allah Ta'ala. Kerana kalau tak mengenal Allah ni, akan membawa kita terjerumus kepada perkara-perkara yang membatalkan akidah tanpa kita perasan. Kita tak perasan ada benda yang merosakkan akidah dalam hati kita. Bila akidah rosak, namanya tidak beriman. Bila tidak beriman, amalan tak diterima oleh Allah. Itu cerita dia. Ada orang tanya, kenapa pula kalau tak kenal Tuhan Allah tak terima amal? Itu jalan cerita dia. Kalau tak kenal sifat-sifat Allah Ta'ala, pasti akan bertukar dengan sifat makhluk. Kalau tak boleh membezakan sifat Tuhan, mesti kita akan menyamakan dia. Tak boleh beza, dia akan menyamakan. Kalau tak menyamakan, dia akan membezakan. Itu dalam dua tu. Kita dah boleh beza belum?
apa sifat Tuhan dan sifat kita alam ni. Kalau tak tahu lagi, makna kita tak boleh beza lagi. Kalau tak boleh beza, bahaya ni. Nanti bertukar. Yang bukan Tuhan kita kata Tuhan, yang Tuhan kita kata bukan. Sebab tu jadi merosakkan akidah. Rosak akidah, tak sah Islam. Tak sah Islam, tak sah amal. Tak sah amal, tak ada bekalan mati. Lagi pula tak sah iman, matinya kufur, kekal dalam neraka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Sebab itu di sisi kita ahli sunnah wal jamaah wajib ngaji sifat 20. Suka tak suka, mau tak mau, kena ngaji sebab wajib. Sama macam solat 5 waktu. Wajib solat, mau tak mau, suka tak suka, ikhlas tak ikhlas, susah tak susah, sibuk tak sibuk, wajib sembahyang. Ni susah tak susah, sibuk tak sibuk, suka tak suka, wajib mengaji sebab wajib. Kalau belajar ilmu sifat 20 ni sunat, tak apa ya? Tak belajar tak ada masalah. Kalau belajar dapat pahala. Ini bukan sunat, wajib. Kalau dia ahli sunnah wal jamaah, dia akan kata belajar sifat 13, 20 ni hukumnya wajib, bukan sunat, bukan harus. Yang tujuh tu maksudnya kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan. Tu 7 tu mengikut qaul yang rajah, tak wajib kita tahu secara tafsir. Tak wajib tahu secara tafsir yang 7. Cuma wajib kita beriman Allah bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Walaupun tak huraikan kaunuhu, apa ni kaunuhu tu, sifat ma'nawiyah tu hakikatnya bagaimana dah. Tak wajib kita tahu secara tafsir yang 7 tu. Cuma wajib beriman secara ijmal. Mana kita percaya Allah ada sifat ma'nawiyah gitu. Ada pun nak huraikan kaunuhu tu apa? Kaunuhu tu satu sifat yang menengahi antara ada dan tiada. Yang mana peranan dia nak membolehkan adanya sifat ma'ani pada zat Allah. Sifat yang melazimi dengan sifat ma'ani, yang tak boleh berasing daripada sifat ma'ani. Ada ma'ani yang adalah ma'nawiyah. Itu fardu kifayah je. Tak tahu tu tak apa. Yang penting wajib kita i'tiqad, percaya Allah ada sifat ma'nawiyah. Jangan nafikan pula. Jangan kata Allah tidak bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Jangan, kerana sifat ma'nawiyah itu antara sifat kesempurnaan Allah. Kerana dan tiada harus makna haram, dan tiada harus maknanya haram dinafikan dia sifat ma'nawiyah yang 7 tu dengan ijma' ulama. Ijma' ulama kata haram nafikan 7. Yang pakai ijma' lah. Yang tolak ijma' dia tak peduli. Ada tak golongan tolak ijma'? Ada? Ada tak? Tak ada? Ada ke tak ada? Ada lah, bersepah. Yang tolak ijma' ni bersepah. Yang tak bermazhab tu, yalah tu. Yang tolak sifat 20 ni, yalah tu. Buat tak pakai ijma' ulama, nak pakai Quran hadis semata-mata. Ulama dia tak nak pakai. Jadi di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, yang mana dalil hukum hakam dalam agama ni, pada kita ahli sunnah wal jamaah ni ada 4 sumber. Ini maklum dah daripada nenek moyang dulu lah. Dia datang kendian ni nak ubah. Daripada dulu kita tempat ambilan agama ni Al-Quran yang utamanya, hadis. Kemudian kalau ada hukum hakam yang tidak disebutkan secara terang nyata jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka dia merujuk kepada ijma' ulama pula. Ijma' ulama ni lah, ulama-ulama mujtahid ni lah yang buat kerja cari gali hukum hakam dalam Quran dan hadis, dia keluarkan. Dia mesyuarat puak-puak dia tu.
Puak-puak dia ijma' ulama ni muafakat, mesyuarat, membincangkan isi kandung Al-Quran dan hadis yang tersurat, yang tersirat dengan kepakaran dan kemahiran mereka tentang Quran dan hadis, maka sebulat suara keluar hukum. Itu kata ijma' ulama, bukan buah fikiran seorang. Alim-alim besar-besar tu, mujtahid tu musyawarah, buat satu keputusan daripada apa yang dipaham daripada Quran dan hadis. Ni jawapan dia. Sebab tak ada terang jelas dalam Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan secara terang nyata, maka mereka buat-buat mujtahid ni duk bincang, keluar dah hukum, namanya ijma' ulama. Jadi apa yang diputuskan oleh ijma' ulama ni adalah sesuatu perkara yang difaham daripada Quran dan hadis. Maka kalau kita tolak ijma' ni, menunjukkan kita menolak Quran dan hadis juga. Faham baik-baik. Sebab tu ada ulama kata, barang siapa tolak ijma' ulama ni kufur. Siapa tolak ijma' ulama kufur. Sebab yang ijma' ulama ni keluarkan hukum tadi adalah sesuatu yang difaham daripada Al-Quran dan hadis. Maknanya bila tolak keputusan ijma' ulama, menunjukkan menolak apa yang difaham daripada Quran dan hadis. Dah apa hukum menolak sesuatu yang tersurat, tersirat dalam Quran? Sebab tu mula kita jangan buat main-main. Jadi ijma' ulama duk kata apa? Tidak boleh dinafikan. Jangan dinafikan sifat maknawiyah tu, jangan. Kerana ia sifat maknawiyah tu setengah daripada perkara yang kamalah. Jadi tempat sumber ambilan kita Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan satu lagi qiyas. 4 benda ni, ini pegangan dia. Yang utamanya Quran hadis dah. Lepas tu baru ijma' ulama dan qiyas. Dia tolak ni, 2 dia tak nak, Quran hadis je dia mau. Sebab tu banyak bercanggah, sebab tu banyak bertembung, sebab tu banyak tak sambung. Kita kata ada dalil Quran dalam hadis, ada dalil dalam Quran hadis, dia kata tak ada. Sebab puak-puak ni Quran hadis ni, dia pegang Quran hadis ni, dia ambil yang nyata, yang terang ni, yang tersirat tu dia tak nak pakai. Tu itu yang jadi gelong. Jadi gelong. Tak semua benda disebutkan secara terang, nyata, jelas satu persatu dalam Quran hadis tu. Sebab itulah ulama yang ada kewibawaan, ilmu-ilmu, kemahiran, kepakaran yang mencongkir, menggali hukum hakam yang tersirat dalam Quran hadis tu. Maka barang siapa menafikan dia, ini mengikut ijma' ulama, siapa kata Allah tidak ada sifat maknawiyah, jadi ia orang yang mengatakan Allah tak ada sifat maknawiyah tadi kafir. Jadi kafir. Na'udzubillah. Jadi kita jangan menafikan sifat maknawiyah. Wajib kita beriman Allah bersifat dengan sifat maknawiyah. Wajib beriman begitu. Wal'iyadhu billah min dhalik. Dan hanya sesungguhnya tiada wajib diketahuikan atas jalan tafsil juga. Ada pun nak hurai satu-satu 7 sifat maknawiyah kaunu tu, tidaklah wajib hukum. Yang wajibnya beriman secara tafsil juga. Dan hanya sesungguhnya tiada wajib diketahuikan atas jalan tafsil juga. Mana atas jalan tafsil tak wajib. Wajib atas jalan ijmal saja, atas jalan borong. Maka yang pertama daripada 13 sifat itu, jadi dalam kitab Faridatul Fara'id ni tuan-tuan, dia
Musannif ni, tuan pengarang kitab ni, dia akan membawa kita mengikut perjalanan Abul Hasan Al-Asy'ari atas jalan yang qaul yang rajih, 13 sifat. Tak sama macam Misbah Munir. Misbah Munir 20. Sini 13. Tapi dia sebut juga yang 20 nanti. Sebab dua-dua ni akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Dua-dua ni akidah ahli sunnah wal jamaah, sama ada kita berpegang dengan Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun Abu Mansur Maturidiyah. Dua-dua ni imam ikutan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau tolak dua-dua ni, Abul Hasan Al-Asy'ari pun dia tolak, Abu Mansur Maturidiyah pun dia tolak, yang 13 pun dia tolak, yang 20 pun dia tolak. Itu ahli punah berjamaah. Itu ahli punah berjamaah. Sifat 20 pun dia tolak, sifat 13 pun dia tolak. Yang dia nak pakai tauhid 3 dia dah. Tauhid 3 dia dah. Dia kata tak payah, jangan belajar sifat 20 ni, sifat 13 pun jangan belajar, tauhid 3. Asalnya tauhid 3 tu betul, tak ada salah tauhid 3. Tapi penerangan dia ada menyimpang ke tempat lain. Dia gunakan akidah dia tauhid 3 ni nak menyesatkan orang, nak mengkafirkan orang. Asalnya tauhid 3 betul, tak ada salah. Tauhid sifat, tauhid asma' af'al, tak salah asalnya. Tapi pencerahan tu dah dikhianati. Jadi mana yang tak sealiran dengan dia, kafir. Baik. Jadi kita ni ngaji sifat 20, ngaji sifat 13. Pakar-pakar ajak kawan-kawan kita, anak bini kita ngaji sifat 20, sifat 13. Hari Jumaat kempen. Kempen dengan ahli Korea, pakar belajar sifat 20, pakar belajar sifat 13. Kita di Malaysia ni, akidah kita, tonggak kita ahli sunnah wal jamaah, pakat wajib mengaji. Itulah guna hari Jumaat. Sebelum baca khutbah tu, iklan dulu, bagi tahu masyarakat kepentingan belajar akidah, kepentingan belajar fiqh, kepentingan belajar tasawuf, kepentingan belajar tajwid yang bersangkut paut dengan solat. Buat iklan tiap minggu. Sebab kalau nak harap kelas pengajian macam ni, tak semua datang. Itu hikmah hari Jumaat tu. Antara faedah disuruh baca khutbah seminggu sekali tu, nak menegur keadaan masyarakat. Kalau tempat kita apa masalah? Orang suka bergaduh ke, orang suka mencuri ke, semua keluar rumah pakat dedah aurat ke, maka ini antara benda yang nak disentuh sebenarnya dalam khutbah. Jadi pada saya tak salah sebenarnya. Di samping kita baca teks yang dah dibagi oleh Jabatan Agama Islam, selitkan dengan masalah yang ada di Korea kita. Saya dulu adalah sekejap berkesempatanlah juga untuk baca khutbah. Teks pun saya baca. Lepas baca teks, saya masukkan masalah kampung saya. Cerita ramai orang tak mengaji, ramai orang tak semayang, surau masjid kuliah kosong. Tak jaga anak-anak bini keluar rumah dedah aurat. Tegur masalah kampung kita. Sebab hari Jumaat ni yang tak semayang datang, gaduh laki bini datang, minum arak datang, yang isap dadah datang, yang dedah aurat datang. Betul tak? Jadi itulah kesempatan kita nak sampaikan. Kalau nak harap dia datang kuliah, adatnya tak ada. Jadi hari Jumaat tu tujuan nak sampaikan, mudah-mudahan bila ditegur tiap-tiap minggu, mudah-mudahan Allah bagi taufik hidayah, terbuka hati nak belajar, nak mengaji. Pada kita tak bersalah sebab kita bukan cerita benda apa, nak tegur masyarakat kampung. Sebab kalau ikut teks umum, orang luar Jabatan Agama tu tak tahu apa masalah kampung kita, taman kita.
Tapi tak tahulah. Sini boleh tak tambah sikit tadi? Boleh? Tak boleh kan? Nak kata lagu mana ya tak? Pada kita tak salah benda. Kalau tak, mana golongan yang tak mengaji, tak semayang tadi, tak ditegur sampai bila-bila. Nampak tak? Sebab yang kita cerita tu benda lain, benda luar. Benda luar. Mana tak sentuh masalah agama dalam kampung kita, dalam qaryah kita, dalam taman kita, tak ada. Jadi bila dia orang nak sedar? Bila dia orang nak berubah? Patutnya Jabatan Agama bagilah kebenaran. Tekuk tambah sikit benda yang bersangkut paut dengan masyarakat, supaya kita dapat sampaikan, ingatkan dalam ramai-ramai itu. Kemudian katanya musannif lagi, ni cakap dengan masyarakat, ngaji sifat 20, ilmu fardu ain jangan tinggal, fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid, akak mengaji di surau masjid kosong. Ingatkan, mudah-mudahan yang tak sedar jadi sedar, yang ingat tambah ingat. Itu peranan masjid. Maka yang pertama daripada 13 sifat itu, yang wajib kita kena tahu satu persatu. Faham, bukan tahu je. Pastikan faham. Kalau tahu belum tentu faham. Banyak orang yang tahu tapi salah faham. Itu tujuannya sifat 20 ni kita kena ngaji secara tafsil, huraikan, baru kita faham apa yang kita dah tahu. Semua orang tahu Allah ada. Semua orang tahu Allah ada. Tapi kefahaman tentang ada Allah ni berbeza-beza. Ini yang nak dibetulkan. Ini yang nak dibetulkan. Orang-orang mujassimah, fahaman mujassimah, dia pun kata Allah ada. Dia tak kata tak ada Tuhan. Dia kata ada Tuhan. Tapi faham dia Tuhan berjirim. Dia faham gitu pula. Ada yang kata Allah tu ada, tapi asalnya tak ada juga. Asal pun ada juga yang faham macam tu, pun dia kata Allah ada juga. Nampak tak? Ini yang nak dihuraikan dalam kitab-kitab sifat 20 ni. Allah ada. Ada yang bagaimana? Yang layak dengan Allah tu ada yang bagaimana? Sebab benda-benda lain makhluk alam ni pun bersifat ada juga. Syurga neraka pun ada juga. Malaikat pun ada juga. Dah apa bezanya? Azan. Kejap dia azan tadi. Bukan lama kuliah kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Bombe Isya habis. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم قال إنك Maka yang pertama daripada 13 sifat itu, 13 sifat ni tuan-tuan, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 13 hanya tuturan kita, hanya sebutan kita sahaja. Jangan kita faham sifat Allah Ta'ala itu beratur dulu kendian. 1 sampai 13 tu, 1, 2, 3, 4, 5 tu cakapan kita saja, sebutan kita saja. Bukan bermaksud sifat Allah yang 13 ni dia dulu kendian. Faham tak dulu kendian? Macam sifat kita kan ada dulu kendian. Sebelum besar kecil dulu. Janin, lepas tu seketul darah, seketul daging, lepas tu beranggota dan sebagainya, ditiupkan roh, lepas tu keluar daripada tak ada ilmu, lepas tu Allah bagi hidup, lepas bagi hidup bagi sifat yang lain pula, contohnya pelihat, kemudian pendengar dan sebagainya. Jadi sifat kita ada dulu kemudian, tu maksud dulu kemudian beratur. Kerana sifat kita baharu, zat kita baharu. Maknanya zat kita ni ada permulaan, tu makna baharu. Tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan daripada tiada kepada ada, tu namanya baharu. Jadi kita ni, zat kita, tubuh badan kita, jirim jisim kita ni baharu. Maka segala sifat-sifat yang ada pada kita ni, alam ini juga baharu, ada dulu kendian. Maknanya jangan kita faham sifat 13 ataupun sifat 30 ni bermaksud sifat Allah tu dulu kendian juga. Jangan faham macam tu. Sebab tu dulu tu kita duk terjemah juga, ada urai juga tu. Takut salah faham, kita anggap mula-mula Allah ni dia bersifat ada dulu. Lepas Allah sifat ada, baru datang sifat apa? Qidam. Masa tu tak ada lagi sifat yang lain. Lepas sifat qidam, baru datang pada Allah sifat baqa pula. Takut faham begitu. Boleh? Jadi sifat Allah tidak ada dulu dan kemudian. Semua sifat Allah qadim lagi azali. Semua sifat Allah tidak ada permulaan. Sebab itu kalau ditanya antara sifat wujud Allah dengan sifat kalam Allah ataupun sifat maknawiyah, sifat ma'ani tu, mana dulu? Wujud dengan baqa' mana dulu? Wujud dengan qidam mana dulu sifat Allah yang ada pada Allah? Jawabnya segala sifat Allah qadim lagi azali, tidak ada yang terdahulu dan tidak ada yang terkemudian. Kalau kita kata sifat Allah tu ada kemudian, dulu kemudian, menunjukkan sifat Allah itu baharulah pula. Mana boleh sifat Allah baharu? Zat dia qadim, maka segala sifat dia juga qadim juga. Zat Allah qadim, segala sifat dia pun qadim, sedia kala. Jadi tidak ada dulu kan dia. Jadi kalau kita nak belajar sifat 13, sifat 20 ni,
kita nak belajar sifat kalam dulu. Pertama, kalam. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Contohnya orang Pandamaran Jaya ni, dia dah alim ilmu tauhid usuluddin, dia nak buat kitab risalah sifat 20. Dia pun buat dah. Pertama, kudrat. Pelik sikit tapi tak salah. Tapi pening nanti nak ngaji. Pening lah nak ngaji. Ulama' duk letak wujud dulu, lepas tu kendian baka akidah, lepas tu baka ada dia punya munasabah dia. Ada dia punya jalan munasabah dia, nak memudahkan kita memahami ilmu sifat 20. Padahal boleh kita nak belajar yang mana satu dulu. Nak belajar mana dulu? Nak belajar sifat apa dulu? Maknawiyah dulu. Kaunuhu ta'ala mutakaliman, boleh, tak ada masalah. Tapi nanti kita payah nak faham. Dia ada sebab dia letak wujud dulu, kendian kidam, kendian baka tu. Nanti ngaji nampak jalan cerita dia. Tapi kena ngaji A sampai Z. Jangan celup-celup macam makan biskut. Ni sifat 20 ni dalam kitab ni daripada awal hingga akhir semua penting. Tak ada yang tak penting. Tertinggal nanti jadi blur. Kita ni banyak rasa payah ngaji sifat 20 ni, kadang-kadang tak istiqamah ngaji. Ada formula-formula penting, benda-benda penting kita tertinggal. Jadi tu yang jadi blur tu. Dia tersangkut dah situ. Sebab ada benda penting tertinggal. Jadi sementara awal kitab ni ambil buat nota, tulis, nak rakam-rakam, bersungguh mengaji. Bukan nak nunjuk ke orang. Nak faham kena bersungguh. Pada adatnya kalau bersungguh cepat dapat daripada tidak bersungguh. Tidak bersungguh dapat juga, tapi lambat lah. Tak sama macam orang bersungguh. Jadi kalau nak bersungguh macam tu cara je. Dengar istilah yang kita tak pernah dengar, baharu contohnya tadi. Apa makna baharu ni? Tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan, tiap-tiap sesuatu yang asalnya tiada, kemudian berubah jadi ada, namanya baharu. Jadi lain kali bila dengar baharu, tahu dah, baharu ni makna benda yang ada permulaan, benda yang asalnya tiada. Jadi lagi akan datang dengar perkataan baharu, beres dah. Tak ada nak berkerut-kerut dahi dah. Kalau nak kerut dahi, apa baharu? Apa baharu ni? Padahal nak khatam kita lah. Kita nak khatam lah, tapi dengar baharu, apa baharu ni? Itu cara dia nak cepat dapat lah, nak cepat nampak. Cara dia kena bersungguh. Istilah-istilah yang kita tak pernah dengar ambil. Dan dikenaki dengan wujud itu. Wujud apa? Allah tu bersifat wujud. Kita pun wujud. Masjid pun wujud. Alam pun wujud. Kita pun ada. Alam pun ada. Allah pun ada. Apa bezanya? Apa bezanya ada alam dengan ada Tuhan? Ada kita dengan ada Tuhan, apa beza? Takkan sama. Kalau ada kita dengan ada Tuhan sama, maknanya pada kita ni dah adalah sifat ketuhanan. Faham tak? Sebab apa dipanggil dia Tuhan? Sebab apa Allah tu Tuhan? Sebab ada pada dia sifat ketuhanan. Mana sifat ketuhanan? Ada yang sedia kala, itu sifat ketuhanan. Kalau ada yang baharu, bukan sifat ketuhanan. Jadi sebab tu kita kena tahu beza. Jangan tahu sebut dia. Allah ada, kita pun ada. Apa beza? Entahlah. Dah macam mana tu? Tak boleh nak beza makhluk dengan Tuhan. Macam mana? Macam mana pegangan kita? Jadi ngaji sifat 20 ni wajib tuan-tuan, bukan sunat. Siapa tak belajar ni berdosa. Jangan buat main-main. Ini akidah, iman tuan-tuan. Rosak iman, rosak akidah, buatlah apa benda pun amal. Bahkan berjihad sekalipun takkan diterima amalan dia. Sebab benda nombor satu salah dah. Pegangan terhadap Allah salah dah. Macam mana nak diterima amalan-amalan yang lain? Tapi kita ni tak peduli benda ni. Kita faham asalkan buat ibadat, buat baik Allah terima. Buat baik Allah terima. Buat baik Allah terima. Padahal nak buat baik yang Allah terima ni ada syarat dia.
Ada undang-undang ni. Bukan buat baik ikut kehendak nafsu kita, bukan. Semayang ni, yang kita buat semayang ni, belum tentu Allah terima kalau tak cukup benda-benda tu. Akidahnya mesti betul, ikhlasnya mesti betul, syarat rukunnya mesti betul. Dan benda-benda lain tu tak cek lagi. Mandi wajibnya lah, rukun qaulinya lah, rukun fi'linya lah, tumakninahnya lah, ikhlasnya lah. Banyak benda. Banyak benda, bukan asalkan buat nanti terima pahala hari kiamat. Amalan kita ni kalau salah dia tak jadi akhirat, tentu ada jadi dunia je. Contoh niat kita salah dalam amal. Mengajar nak nunjuk-nunjuk, mengaji nak nunjuk-nunjuk, jadi dunia. Semayang 5 waktu, niatnya nak menunjuk-nunjuk supaya orang kenal kita kaki masjid, habis jadi dunia, tak jadi akhirat, tuan-tuan. Amal akhirat jadi dunia apabila niatnya salah. Jadi bukan senang ibadat ni. Jangan kita ingat mudah nak bawa pahala. Bukan mudah, tuan-tuan. Tidak semudah yang kita sebut. Tak semudah yang kita sebut nak bawa pahala, nak bawa bekalan mati. Aku nak buat baik ni supaya jadi bekalan mati. Bukan senang. Berapa ramai orang tolong fakir miskin, tolong anak yatim, tolong mangsa banjir sana sini, tak solat. Betul tidak? Tolong pantang dengar orang susah, pergi tolong. Bagus, bukan tak bagus. Tapi beramal tanpa ilmu jadi gitu lah. Sia-sia, penat. Besok kita tanya, ya Allah, mana kebajikan aku? Dulu atas dunia macam-macam benda baik aku buat. Tolong mak ayah, jaga mak ayah, tolong anak bini, tolong orang miskin, tolong anak yatim, derma sana sini. Mana pahala? Nak bagi pahala macam mana cara buatnya pun salah. Sebab tu Nabi kata beribadat ni kena dulu kena ilmu. Al-ilmu imamul amal. Ilmu tu ikutan amal. Ini kita nak beramal tapi tak nak menuntut ilmu. Macam mana? Kalau menuntut ilmu ni tak penting dalam amal, Nabi tak kata talabul ilmi faridatun. Nabi tak kata wajib, Nabi tak kata fardu menuntut ilmu ni. Kalau menuntut ilmu tak penting. Sebab apa difardukan menuntut ilmu? Sebab tanpa ilmu amal Allah tak terima. Buatlah syok sendiri kita. Ni lebih-lebih lagi berakidah ni. Zaman sekarang berapa ramai dalam qaryah kita ni, berapa ramai yang ngaji akidah? Majoriti tak mengaji. Nak banding dengan yang mengaji, kadang-kadang masjid surau kita kat kampung yang datang meramaikan bukan orang kampung, orang luar. Samalah macam dekat tempat saya pun. Penduduk kampung ada 3-4 ribu, yang datang surau 3 orang lah. Yang lain-lain orang luar, orang Melaka, orang Cing, orang Malim, orang Payungkut, orang Soduku tak ada. Dia orang Soduku, Majlis Tanah Melaka, ada saudara ni. Bukan ada suku Sakat ni. Orang sini tambah apa, kampung Melaka hanyut. Siapa cakap itu? Dia kata ni tambah orang Melaka hanyut, Ustaz. Ya kok. Ya sungguh tuan-tuan, nak cerita tak ramai orang ambil tu. Dah kalau tak mengaji, agak-agak macam mana akidah? Takkan lebih tahu, lebih reti, lebih faham pula daripada orang mengaji. Tak mengaji lagi tahu, tak mengaji lagi betul, tak mengaji lagi faham. Macam tu, CP mana kita guna? Yang mengaji pun payah nak faham, yang tak mengaji lebih-lebih lagi. Sebab tu sudah-sudahlah, jangan sombong kita, belajarlah untuk ibadah kita, untuk akhirat kita, tuan-tuan. Kalau kita nak amalan kita Allah terima, menuntutlah ilmu. Nanti Allah akan tunjuk satu-satu kesilapan kita. Ilmu ni ibaratnya penyuluh dah. Kita kalau beribadat tanpa ilmu, ibaratnya kita berjalan dalam gelap, tuan-tuan. Gelap. Kita main langkah aja ikut dan lah. Tak tahu, belakang pun tak nampak, kiri kanan pun tak nampak. Sekarang pun apa yang kita pijak pun tak perasan, yang akan datang pun tak nampak, gelap. Sebab tu bila nanti Allah bagi kita ilmu, bila Allah pilih kita belajar, ibaratnya macam ada spotlight tu. Spotlight ni, power ni, terang bukan main lagi. Bila ada lampu suluh ni, spotlight ni, kita boleh suluh perjalanan belakang yang kita dah lalu dulu. Bila dah ada lampu suluh belakang, baru nampak selama ni salah jalan yang aku ikut.
Nampak tak? Kalau dalam gelap kita paling belakang nampak apa tuan-tuan? Dalam gelap paling belakang nampak apa? Nampak gelap ah. Tapi bila ada lampu suluh kita suluh, salah jalan selama ni. Nampak tak? Lepas tu suluh pula kat kaki. Bahaya ni, pijak tai ni. Sebab dah ada lampu. Sebab dah ada cahaya menyuluh. Maknanya salah pijak aku ni. Bahaya ni. Lepas tu jalan depan suluh nampak. Mana jalan yang aku mesti ikut depan. Itu ibaratnya kalau dah ada ilmu. Ibaratnya macam lampu suluh. Nak menyuluh jalan ibadah. Sebab tu kalau kita tak mengaji, kita tak akan nampak macam mana keadaan kita beribadah atas dunia. Tetapi kita akan memuji-muji diri kita, berasa betul, berasa banyak amal, berasa banyak pahala, sedangkan hakikatnya tak ada lagi bekalan mati kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu mengajilah kita. Belum terlambat lagi tuan-tuan. Walau umur kita 70, 80, belum terlambat lagi. Nak belajar, nak mengaji. Yang terlambat ni, abang dah mati. Bila mati, baru kata terlambat dah nak belajar. Tapi belum mati lagi, belum terlambat. Jadi mengajilah. Guna saki baki umur kita yang tak berapa hari ni, belajarlah. Fardu ain dulu kan. Tauhid, tasawuf, fiqh, tajwid yang sangkut paut dengan bacaan solat kita. Hadap 4 ilmu ni sungguh-sungguh. Begitu cara dia. Ni ada Allah Ta'ala ni maknanya ada yang mana? Ada wujud itu wujud yang zati. Ada Allah ni ada yang zati. Dengan makna apa? Bahawasanya ada Allah Ta'ala itu tiada dengan memberi bekas oleh yang lainnya. Makna mudah fahamnya, ada Allah ni tak bersangkut paut dengan sesuatu. Ada Allah tidak dikeranakan oleh sesuatu kerana. Ada semata-mata dia. Tak sama macam kita ni. Ada kita ni dikeranakan oleh kehendak Allah. Kalau Allah tak kehendak, kita tak akan wujud. Walaupun Allah tu wujud, walaupun Allah tu ada, tapi kalau Allah tidak kehendak kita hidup, kita tak akan wujud. Jadi kewujudan kita, kewujudan alam ini dikeranakan oleh sesuatu kerana, iaitu kehendak Allah. Adapun Allah tidak dikeranakan oleh sesuatu. Ada yang hakiki, ada yang zati. Dengan tiada memberi bekas oleh yang lainnya, lagi yang tiada menerima adam. Nampak tak? Ini perbezaan. Ni bukan kata ada beza. Apa beza ada kita dengan ada Allah? Bila kita belajar, kita boleh beza. Kalau tak belajar, tak boleh beza. Ada Allah apa? Macam mana? Ada kita macam mana? Ada kita dikeranakan oleh kehendak Allah. Adapun ada Allah tidak dikeranakan oleh sesuatu. Tu dah boleh beza dah. Dah boleh beza dah tu. Lain, apa lagi beza? Ada Allah Ta'ala itu tidak menerima kebinasaan selama-lamanya. Ada kita menerima binasa. Dah boleh beza dah. Dua dah boleh beza. Apa lagi? Ada Allah Ta'ala itu Maha suci dari bertempat berpihak. Ada kita bersebut paut dengan masa waktu pihak tempat. Boleh beza lagi. Itu faedah belajar. Kalau tak belajar nak beza macam mana? Ada Allah mata-mata. Tu yang kata tu sabarlah tuan-tuan. Kita ni bala ni hujan, banjir semua ni sabarlah, yang kat atas tu ada. Biasa tak dengar orang cakap tu? Biasa? Budak kecil biasa dengar. Sabarlah, yang kat atas tu ada. Siapa dekat atas? Itu kita kata pahaman kita betul. Nampak tak? Rupanya dia menyangkakan Allah dipaham, Allah ni Tuhan yang ada di langit sana. Dia faham gitu. Ada juga dia cakap. Dia kata Allah ada. Sabarlah yang ke atas tu ada.
Selalu kita dengar ni, ke kawan kadang sembang, oh kamu kata, sabarlah yang kat atas tu ada. Sabarlah yang kat atas tu tahu. Siapa dekat atas? Akidah mana? Ini yang kita kata tak payah belajar, tak payah mengaji. Ini yang kita kata faham sangat dah. Ini yang kata kita kenal Tuhan dah. Sebab tu mengenal Tuhan bukan makna tahu namanya. Kenal Tuhan bukan makna tahu nama Tuhan tu Allah, Rahman, Rahim, bukan. Mengenal Allah makna mengetahui sifat-sifat yang layak dengan dia apa, yang tak layak dengan dia apa. Dekat atas bukan sifat yang layak dengan Tuhan. Itu bukan akidah kita ahli sunnah. Sebab tu jangan sombong tuan-tuan. Jangan belagak sombong kita. Kita ni sebab tak nak mengaji, puncanya satu apa? Penyakit hati, panjang angan-angan. Berasa lambat mati, berasa banyak ruang dan peluang lagi. Nantilah belajar, nantilah belajar, nantilah belajar. Ni panjang angan-angan, namun penyakit hati. Sebab tu ubat bagi penyakit panjang angan-angan ni, kena selalu ingat aku nak mati tak lama dah. Aku nak mati tak lama dah, aku nak mati dah. Walaupun aku muda, kena ingat juga macam tu. Yang muda pun kena ingat aku nak mati tak lama dah. Aku nak pergi kerja ni belum tentu sampai tempat kerja lagi. Aku pergi kerja belum tentu aku boleh balik rumah lagi. Sebab mati tu datang bila-bila, datang tiba-tiba. Bersepah dekat jalan raya tu, muda-muda mati. Tak ada penyakit, tak tua tapi mati juga. Tengah jalan bersepah mati. Kena ingat mati. Kita ni panjang angan-angan. Berasa panjang umur tu yang kita tangguh-tangguh. Nanti belajar. Nanti. Tu satu. Apa lagi sebab kita tak nak belajar? Dalam hati ada penyakit ujub, perasan pandai, perasan tahu, perasan faham selok-belok buat ibadat, padahal kita tak tahu dan tak faham tentang amal ibadat. Kita bukan ahli ibadat tuan-tuan. Kita bukan ahli ilmu. Kita bukan ahli akhirat. Kita ahli dunia tuan-tuan. Kalau dalam bab dunia memang kita mahir. Apa yang menguntungkan, apa yang merugikan. Ini memang bidang kita. Ahli kita. Kita ahli dunia. Cerita pasal benda yang macam mana cara nak menokok nambah harta kekayaan. Kita pandai. Apa benda yang merosakkan harta benda kekayaan kita. Kita tahu benda-benda tu. Tapi kalau dalam bab ilmu amal kita bukan ahli tuan-tuan. Kita bukan bidang kita. Sebab tu kena buang sifat sombong kita ni. Kena mengaku dalam bab dunia, ya, aku al-alim al-allamah, aku orang yang alim dan bersangatan alim tentang dunia. Tapi dalam bab ilmu amal aku bukan. Aku tak reti, aku tak pandai. Aku kena ngaji, aku kena belajar. Baru dia akan belajar. Tapi bila kita menyangka kita reti, ini yang menyebabkan kita tak nak mengaji. Sebab kita berasa kita pandai. Orang ajak mengaji, kita paling muka. Ini kena buang penyakit-penyakit. Sebab tu kena ngaji tasawuf juga. Cuci hati kita ni dari penyakit-penyakit ni. Ni penyakit hati ni. Nabi kata hati ni raja. Rosak ni, rosaklah anggota. Hati baik, anggotanya jadi baik, insya-Allah. Kita ni perbuatan kita tinggalkan syariat, tak nak semayang, dedah aurat, tak nak mengaji. Arahan hati. Hati kita yang tak nak, hati kita yang tak mau, hati kita yang tak peduli. Sebab tu tubuh badan kita selalu nak mencari alasan nak lari daripada majlis ilmu. Sebab apa? Ni raja dalam ni yang perintah. Tak payah belajar dulu, biar dulu, relax dulu. Nabi kata tuan-tuan, hati tu raja, anggota ni rakyat dia. Kalau raja ni takut kepada Allah, dia akan ajak anggota dia ikut syariat Allah. Ni zahir kita langgar syariat. Tak mengaji itu langgar syariat. Tak semayang langgar syariat. Bila zahir kita langgar syariat, bolehkah kita nak kata hati kita baik? Zahir langgar syariat, kita nak kata hati kita baik. Betul ke salah? Betul? Kita kata betul tu yang kita relax tu. Luar je tak apa macam ni, asalkan hati baik. Biasa dengar tu. Tu. Luar ni tak apa, asalkan hati kita baik sudah. Mana mana punya pahaman kita pakai, nampak tak? Kita tak nak pakai ilmu, pakai nafsu, dia jadi macam tu lah.
Sebab tu bila kita tak sembahyang, kita rasa okey, rasakan hati kita baik. Tak nak mengaji. Nabi kata ngaji wajib, kita tak nak ngaji. Baik juga kita. Hati baik juga. Salah tuan-tuan. Zohir kita langgar syariat, itu petanda hati kita jahat. Hati kita kalau baik, dia ajak anggota kita taat kepada Allah. Ngaji tasawuf juga. Baiki hati kita ni banyak penyakit hati, cinta dunia lain. Banyak lah. Keras hati. Ini punca tuan-tuan. Ini suis besar dia ni. Selagi tak baiki yang ni, panggillah malaikat Jibril datang mengajar. Takkan ada kesannya. Ni hati keras. Dia melantun tak masuk tuan. Hati keras tak masuk. Cahaya Allah, nur ilmu tak masuk dalam hati yang keras. Hati yang gelap, hati yang mati. Sebab tu kalau sebut dalam kitab sana, benda nombor satu kita ni kena buat taubat. Kena taubat. Taubat dia bersihkan hati. Bila bersih hati, lembut hati, baru benda-benda ni boleh masuk dalam hati kita. Kalau tak, dia akan melantun. Ceritalah kan, melantun. Dia tak akan masuk, dia tak serap dalam. Lagi satu kata ulama, dalam hati ni bila ada benda jahat, ilmu sebaik apa pun dia takkan boleh kekal. Dia masuk hilang. Sebab ilmu ni suci. Dia cemburu dengan dosa dan maksiat hati. Sebab tu kita ngaji kitab macam-macam. Kadang-kadang kita ngaji kitab tasawuf, kitab apa, tak jadi apa. Sebab apa? Benda tak singgah dalam hati. Sebab tu adab dia, kita ni, kenapa kita ni disuruh bertaubat? Kata Imam Ghazali, kenapa kita ni, apa hikmah kita ni disuruh bertaubat kepada Allah? Kerana untuk menghasilkan ketaatan kepada Allah. Bila dengan bertaubat, bila hati kita bersih, dosa kita gugur, baru akan diberi taufik, kekuatan oleh Allah untuk beribadat. Kalau tak ada, payah nak ibadat. Tak boleh beribadat dengan sebenar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bukan orang baik tuan-tuan. Ini pesan sesama ni. Jangan ingat saya cakap macam ni, saya ni dah saya 2 kali 5 ni. Cengkerong ni. Semua nak sampaikan benda ni. Ini amanah agama tuan-tuan. Amal ma'ruf nahi munkar bukan syarat ulama sampaikan. Amal ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran ni fardu ain atas kita semua. Bukan atas tok guru, bukan atas ustaz, bukan atas mufti, bukan atas gaja, bukan atas qadi. Semua kita lelaki perempuan, Allah perintahkan mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Bukan syarat orang baik baru cerita benda baik dah. Sebab tu agama ni kita kena pakat-pakat tolong agama kita ni. Semua ada tugasan tolong agama. Bukan kita kata ini bukan tanggungjawab aku, ini qadi punya hal, ini imam punya hal. Aku ni orang biasa, aku pun bukan semayang pun, aku pun kadang-kadang hanya semayang, aku pun kepala lutut pun tak tutup, takkan aku nak ajak orang mengaji pula. Tak, kita salah faham sebenarnya. Allah tak kata amal ma'ruf nahi munkar ni atas semua, tak peduli baik tak baik, taat tak taat, kena bantu agama, ajak kebaikan, cegah kemungkaran. Barulah ramai tolong agama. Kita faham dah baik, nanti baru ajak. Bila nak baiknya, taknya baik kita sampai mati. Mesti ada dosa maksiat kita, tak zahir batin, mesti ada dosa kita. Jadi ada Allah Ta'ala, ada yang zati, ada yang sebenar-benar ada, tidak dikeranakan oleh sesuatu, tidak berkait dengan sesuatu. Itu beza ada Allah dengan ada kita. Ada Allah tidak menerima Adam. Adam ni makna tiada. Ada Allah itu tidak menerima oleh akal kita akan ketiadaan. Mana ada Allah tu selama-lamanya tidak berkesudahan, tidak menerima binasa, tidak menerima hilang, tak menerima mati. Selama-lamanya ada Allah Ta'ala. Tak sama macam ada kita, tak sama macam ada syurga, tak sama macam ada neraka. Walaupun syurga neraka itu ada, tapi menerima binasa. Kalau Allah nak binasakan syurga neraka itu, binasa syurga neraka itu. Tapi Allah janji, Allah nak kekalkan untuk hamba-hamba dia yang baik syurga, yang tak baik neraka. Padahal diri syurga neraka itu makhluk baharu menerima binasa. Cuma Allah tak kehendak nak binasakan syurga neraka itu. Jadi tak sama ada syurga neraka dengan ada Allah. Tiada pada sedia kala lagi
Maknanya Allah Ta'ala ni adanya tak terima binasa sejak sedia kala lagi dan selama-lamanya, ada pada sentiasa. Dan wujud itu sifat yang subutiyah. Sifat wujud Allah, sifat ada itu sifat yang subutiyah, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat. Sifat ada itu dipanggil sifat yang bangsa sungguh. Sifat subutiyah, sifat yang bangsa sungguh di zat Allah Ta'ala. Tiada ia makna yang lebih atas zat. Maknanya sifat ada ni bukan selain zat. Diri zat itulah menunjukkan adanya sifat wujud tu di situ. Jadi di sini ada perbahasan dia. Tapi di situ masuk fardu kifayah dah situ. Diri wujud Allah tu selain daripada zat ke ataupun diri zat tu sendiri, itu tidak wajib kita tahu. Yang wajib kita tahu dan beriman, Allah wajib ada, kekal ada selama-lama, kekal ada semata-mata tidak dikarenakan oleh sesuatu, ada Allah tidak menerima binasa selama-lamanya. Itu yang kita wajib tahu dan wajib kita beriman. Dan memadalah akan mukallaf bahawa mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maujud sebagai wujud yang tiada tasawur pada akal ternafinya. Cukuplah kita ni orang awam ni mengetahui dan beriman bahawasanya Allah Ta'ala itu mesti ada dan tidak boleh menerima binasa selama-lamanya. Cukuplah kita orang awam tahu setakat tu pun tak apa dah. Cukup kita ni laki perempuan, tua muda kaya miskin, wajib kena tahu dan kena beriman. Aku tahu Allah tu ada, aku beriman Allah tu ada. Aku tahu dan aku beriman adanya Allah Ta'ala itu kekal selama-lamanya dan tidak menerima mati, tak menerima hilang, tak menerima musnah, tak menerima berubah selama-lamanya. Begitu cukup dah. Dan wajib atas mukallaf mengetahuikan bahawasanya wujudnya Allah Ta'ala itu ain zatnya atau lain daripada zatnya. Ni ada gugur sikit, tambah situ, tambah kitab tu. Dan tiada wajib. Dalam kitab dia tulis wajib kan? Dalam kitab dia kata dan wajib atas mukallaf kan? Bukan wajib, tambah sikit ada gugur tu. Dan tiada wajib, bukan dan wajib. Dan tiada wajib atas mukallaf mengetahuikan bahawa wujudnya Allah Ta'ala itu ain zatnya atau lain daripada zatnya Allah. Kerana demikian itu setengah daripada ghawamidil ilmil kalam. Mana nak tahu hakikat ada tu diri zat ataupun lain daripada zat, tu tak wajib kita bahaskan, tak wajib kita tahu peringkat kita orang awam ni, kerana dia termasuk di dalam perbahasan ilmu usuluddin yang seni-seni, yang halus-halus, yang mana tuntutan mengetahuinya itu bukan fardu ain tetapi fardu kifayah. Dan mustahil lawannya, mustahil mana mesti tidak sekali-kali. Lawan bagi sifat ada. Sifat ada Allah tu mesti, sifat ada Allah tu sungguh, sifat ada Allah tu wajib. Lawan dia, lawannya tiada. Adam, sifat Adam, sifat tiada. Jadi sifat tiada adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Makna sifat yang tak boleh terima di akal kita. Mudah-mudah kita nak faham ni. Mustahil ni benda tak masuk di akal kita. Nak kata Allah tiada, tak masuk akal. Nak kata akan datang nanti suatu masa yang kita tak tahu Allah boleh jadi tiada, tak masuk akal nak kata Allah tiada. Itu makna mustahil. Tak masuk akal, tak boleh diterima pada akal selama-lamanya. Jadi faham di sini, andai kata ada di kalangan kita ni yang akalnya boleh terima satu masa yang kita tak tahu boleh jadi Allah itu tiada, maka kafir dah dia. Tak? Sekarang dia kata Allah ada, tapi akan datang dia kata boleh jadi kot.
Boleh jadi ikut satu masa yang kita tak tahu nanti, yang syurga-syurga, yang neraka-neraka dah. Lepas daripada tu, barangkali boleh jadi kot Allah tu akan hilang, akan tiada. Maka kafirlah orang. Kenapa jadi kafir? Kerana akalnya boleh menerima kelemahan, kekurangan pada Allah. Sebab tu jangan, akal kita, hati kita jangan sekali-kali menerima kelemahan, kekurangan pada Allah. Maha suci Allah Ta'ala dari sebarang sifat kelemahan dan kekurangan sedia kala lagi dan selama-lamanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadi sebulan sekali lah. Kalau baca setiap minggu boleh baca 40 minit berarti sebulan sekali. Ala kulli halin, alhamdulillah. Bulan depan tak tahu lagi bulan depan tak tahu lagi. Mudah-mudahan bihaulihi wa biquwwatihi ada rezeki datang lagi sini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurrata lana fi dinina malikul wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Jazakallah. Jazakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Siap je. Siap je. Allah siap. Balik kampung.